أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فمن النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. InsyaAllah kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengaturkan mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama di hari terakhir tahun 2023 hari Jumaat, kerana minggu depan hari Isnin kita akan memasuki tahun baharu, ya. Jadi kita sudahi perkongsian kita hari ini dengan mengakhiri perkongsian ataupun perbincangan kita dalam mengenal tiga kalimah yang terakhir di dalam ayat ke-16 surah Al-Baqarah. Semalam kita telah pun berkongsikan kalimah wama, ya. Wama, saya kongsikan skrin sekali lagi. Okay, wama kanu muhtadin. Kita akan melihat berwarna merah, ya, tiga rangkaian kalimah. Satu wama, yang kedua ialah kanu, dan terakhir sekali ialah muhtadin, ya. Okey, semalam kita telah melihat wama, jadi kita ulang balik apa yang telah kita kongsikan semalam di dalam screenshot yang kita telah simpan dia di dalam screenshot. Kita tekan print screen, dia simpan dalam folder screenshot tu. Wa tu adalah waw atifah jamid, ya. Waw iaitu waw menambah cerita dan menyelaras. Dia menambah dan dia selaraskan sekali. Itulah yang dipanggilkan waw atifah, ya. Dan ma tu adalah harfun nafiah. Kalau kita sebut harfun nafi pun boleh juga, ya. Dan dia ciri dia juga adalah kalimah yang jamid. Dia tidak dibangunkan daripada tiga huruf akar ataupun kata dasar, ya. Dia memang dibangunkan dengan menulis kalimah dia dalam bentuk ma. Jadi wama ni adalah satu kalimah yang digabungkan oleh dua kalimah yang berasingan, dan dua-dua kalimah ni adalah kalimah harfun, ya. Yang ni harfun, waw harfun, yang ni pun harfun. Dan yang membawa erti dan tidak ataupun dan tidaklah, ya. Itu wama. Maknanya dia hendak menafikan apa yang dia nak ceritakan selepas ini. Itulah tugas wama. Dan kita akan sambung kepada kanu muhtadin, ya. Jadi kita lihat dulu kalimah kanu. Kalau saya besarkan sikit dalam lesen logos ni, kita dah saya sediakan awal lagi, ya. Wama kanu muhtadin ni, kalau kita nak labelkan dia masih lagi dalam rujukan ayat ke-16, ya, ayat yang ke-16 surah Al-Baqarah. Jadi kita lihat dulu kanu. Jadi kanu ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah gabungan komponen kana dengan waw alif ziyadah, ya. Jadi kana ni, apa yang sebenarnya kana ni, yang kita boleh gunakan text feature dalam screen share ini untuk membantu
pengenalan kita. Kana ni adalah sebenarnya tuan-tuan ialah fi'lun. Dia sebenarnya adalah fi'lun madhi ya. Fi'lun madhi. Tetapi dia ni special fi'lun madhi. Saya tukarkan balik warna merah. Ambil ke teks warna merah lah. Ya. Fi'lun madhi dipanggilkan naqis ya. Na ya. Naqis ni S yang besar tu menunjukkan sad. Q ni ialah qom. Jadi dalam jawi dia nun alif qaf sad. Naqisun. Itu asal dia ya. Naqisun ni bermakna apa? Fi'il madhi yang cacat. Dia ada berkurangan ya. Dia tidak, mana berkurangan tu apa? Dia tidak berfungsi sebagai fa'il madhi yang biasa. Fa'il madhi yang biasa dia akan memberi erti dalam bentuk kata kerja, ya. Tetapi kana ni dia tidak, ya. Dia tidak memberi dalam bentuk kata kerja. Biasanya dia diberikan makna. Kalau kita letakkan makna kat sini, biasanya kita lihat dia adalah. Itu makna dia. Sebab dia naqis. Dia bukannya fi'il madhi yang membawa erti perbuatan. Ya. Tapi konstruk dia masih lagi dalam bentuk fi'il madhi. Ya. Jadi kita labelkan dia fi'lun madhi naqis. Ialah dia ni kalau nak ambil wazan dia, wazan yang keberapa kita boleh apa ya, boleh masukkan dia dalam kategori wazan satu. Dan dia adalah maklum. Kalau nak lebih tepat, dia adalah maklum. Sebab fi'il madhi dia ada maklum dan ada majhul. So bermakna dia adalah fi'il madhi naqis maklum wazan satu. Ya, sebabkan karakter dia ataupun ciri dia naqis, dia tidak memberi erti apa? Tidak memberi erti uh, perbuatan. Ya. Kalau perbuatan dia sepatutnya memberi erti menjadikan. Itu perbuatan, tapi tidak. Ya. Dia hanya digunakan sebagai membentuk ayat kana dipanggil. Jadi tuan-tuan yang lihat wama kanu mutadi ni adalah dipanggilkan ayat kana. Dan so bila ada ayat kana, dia mesti ada isim kana dengan khobar kana. Nanti kita akan lihat di manakah isim kana tu. Jadi so bila ada kana di sini, jadi komponen yang kedua tu waw al-ziyadah itulah apa dipanggilkan isim kana. Jadi kita labelkan untuk waw al-ziyadah, iaitu yang inilah dipanggilkan isim kana. Ya, kalau dalam rumi dia lah. Kalau nak apa, nakkan masukkan jawi dia, kita masukkan, kita boleh apa, masukkan kana ni dalam bracket ni nanti ya, jawi dia. Nakis ni mungkin saya akan tuliskan jawi dia sekali ya, supaya tuan-tuan apa, tahu apa yang dimasukkan dengan naqisun ni ya. Jadi dia adalah isim kana, dan tuan-tuan isim kana dia akan mengambil i'rab yang marfu, ya, yang marfu. Semua isim kana akan mengambil i'rab yang marfu. Itu dia. Kalau ke sini sikit, sini kita alihkan sikit supaya dia tak terganggu. Okay, kita arrowkan dia. Ambil arrow warna hijau. Okay. So yang ni untuk kana
Dan yang ni untuk waw alif ziyadah tu dia adalah isim kana ya. So kalau kita nak masukkan kana tu kita boleh copy saja dekat sini dan masukkan ke dalam bracket tadi ya untuk mengemaskan lagi. Masuk bracket tu paste saja ya. Isim kana, kalau nak panjang pun boleh, yang marfu'. Jadi semua isim kana adalah marfu' ya. So kenapa isim kana marfu' itu fundamental yang perlu kita fahami ya, sebab konstruk dia ataupun pembentukan kana dengan waw alif ziyadah ni adalah fi'il madhi. Jadi kana ni komponen kata kerja dia. Jadi waw alif ziyadah ni adalah pelaku kepada kana. So daripada konstruk ataupun susun atur dia, dia adalah pelaku. Jadi pelaku adalah fa'il. Fa'il mesti mengambil i'rab yang marfu'. Tetapi dia tidak berperanan sebagai fa'il kerana fi'il madhi ni kita panggil fi'il madhi yang naqis ya. So saya ambil leksi logos satu lagi, kita typekan naqis ni supaya kita dapat masukkan dalam bracketkan naqis tu. Jadi supaya tuan-tuan tak apa yang dia Prof, nak tanya maksud nakis ni apa Prof? Lupa. berkurangan, Oh, yang tak sempurna. yang tak sempurna. Jadi dia tak berfungsi sebagai fi'il madhi biasa ya. Dia sebab tu apa, okey saya type masukkan, saya nak type naqis dulu sini. Nun alif mana baris atas dia. Oh ini tak ada apa ya. Ini Melayu dia tak ada. Tapi tak apa, boleh ya. Kita uh, tanpa baris ya. Naqis dengan short. Okey, kopikan dia masuk dalam bracket. Tu dia ejaan untuk naqis supaya kita tahu ya. Apa yang kita sebut naqis tu. Kena buangkan satu tu lagi. Tekan sikit. Naqis bracket dia hilang. Letak bracket sini dulu. Tu dia. PL. Kemudian kita balik ke semula yang tadilah. Okay, penerangan untuk kana. Jadi sikit. Tarik ke bawah. Ya. So dia adalah fi'il madhi naqis yang maklum. Ya. Ataupun kita nak ubah maklum ni ke depan lagi elok. Fi'il madhi maklum dulu, lepas tu barulah naqis kita potong dia bawa ke atas ni. Wazan 1 ya. Prof, nak tanya Prof, yang menyebabkan dia yang tak sempurna tu dari segi huruf dia yang 2 huruf tu ke Prof? Bukan. Memang dia punya ciri dia. Ciri dia kana ni dia bukannya fi'il madhi yang sempurna. Dia panggilkan fi'il madhi naqis. Bukan sebab apa-apa. Memang perkataan tu digunakan di dalam ayat Quran sebagai apa? Sebagai fi'il madhi yang naqis ya. Sebab tu makna dia adalah bukannya menjadikan. Sepatutnya kana ni makna dia menjadikan, tapi tak diguna adalah.
Jadi kat sini kalau kita tengok wama kanu tu dan tidaklah waw ni ialah mereka ya. Jadi isim apa ni isim kana tu waw lana itu adalah fa'il kepada kana yang bermakna mereka, jadi kita boleh masukkan ya mereka dalam tu kepada waw al-ziyadah tu ya. Jadi dia sebagai isim kana dia adalah isim dhamir yang mewakili hum, mereka. Dari Okey. segi maksud ayat tu lah Prof menyebabkan dia jadi fi'il apa nakis tu. Tak, dia sebab ciri dia tu yang membina makna dia, bukan disebabkan maksud ayat. Untuk memberi maksud tu dia gunakan kanu. Dia gunakan kanu daripada kana. Jadi dia kena gunakan fi'il madhi yang nakis untuk memberi erti adalah. Maknanya Okey Prof. dia memang ciri dia macam tu ya, bukan sebab apa. Ah, Okey. Dan kita so Sebab Prof kan dia biasanya kana tu adalah isim kan? kana apa isim pula? Dia fi'il. Bukan ke isim kana. Yang Isim isim kana kana tu. yang ni isim kana. Waw al-ziyadah tu. Oh. Yang kanan ni fi'il madhi, komponen kata kerja ni. Tapi Aha. tapi dia tidak berperanan sebagai kata kerja. Dia berperanan sebagai apa ni nakis, fi'il madhi nakis dia, dan digunakan untuk memberi erti adalah. Dan dia ada isim dia iaitu waw yang isim kana ni barulah isim. Dia tidak, dia fi'il Oh. kata kerja. Tapi dia Hmm. kata kerja yang berkurangan, tak sempurna dipanggil. Okey okey. Okey Prof. Terima kasih. Okey, so kita sudah kenal kanu dan kana. Kemudian kita yang ni kita simpan, kita buat apa? Kita buat kita buang ni, lepas tu kita buat muhtadin pula ya. Kita buat pembentukan kalimah muhtadin. Tapi sebelum tu sebenarnya kanu ni kalau kana ni nak buat pembentukan, kita buat pembentukan dulu ya. Kita clearkan drawing ni. Kita buat pembentukan dulu. Ini baru komponen ya. So kita buat pembentukan dia. Ya, pembentukan fa mim ba nun ta waw qaf kaf nun. Pembentukan kalimah kanu tu ya. Copy letakkan kat sini. Okey, semua pembentukan apa ni adalah daripada 3 huruf akar ya. Macam mana nak mengenal 3 huruf akar ni? Kita tengok komponen kana ni, alif ni adalah pertukaran daripada waw. Itu apa ni? Itu kaedah. Ya. Apabila kita lihat ada alif mat tu, huruf akar dia sebenarnya kalau saya copy tampalkan yang ni ke sini ya. Yang tengah tu asal dia ialah waw. Huruf akar waw. Tapi kita tidak gabungkan sebab huruf akar. Jadi kita asingkan dia. Itu cara dia. Jadi kaf ni kita buangkan baris. Nun buangkan baris. Itulah 3 huruf akar dia. Kaf, waw, nun. Ya. Itu bila kita sudah mengenal lah. Kalau kita tak mengenal, kita boleh pergi ke Quran tu. Kita tekan saja kat sini. Dia akan bagi di bawah tu. Kaf, waw, nun. Inilah apa 3 huruf akar dia. Dan dia membina kana ni adalah fi'il kata terbitan dalam bentuk apa fi'il madhi wazan 1 dan kata dasar dia pun samalah kana. Jadi kita terus masukkan kana untuk kata dasar dia ya. So mana kana ni samalah, kana sekarang ni fi'il madhi tetapi kata dasar dia sama bentuk lah. So kana ni adalah kata dasar. Kemudian kita bentukkan dia dalam bentuk fi'il madhi wazan 1 maklum.
Beza yang ni ialah kata dasar. Yang ini ialah fi'il madhi. Maklum wazan satu, ya. Kalau kita nak masukkan apa ni, dia ni sebenarnya dia mengambil acuan fa'ala. Fa baris atas, ain baris atas, lam baris atas. Tu asal dia. Dia mengambil acuan fa'ala. Kalau kita tengok dekat template tu, ya. Template tu dia mengambil acuan fa'ala ni untuk membentuk kana daripada kaf waw nun tadi. Okey. Kemudian dijamakkan dengan memasukkan waw alif ziyadah. Ya. So kita letak campur dan ambil waw alif ziyadah ni, kopikan kat sini, jadilah dia kanu. Itulah bagaimana kalimah kanu tu berbentuk, ya, daripada kaf waw nun, 3 huruf akar dia menjadi kanu. Ya. So kalau kanu bermakna apa? Mereka adalah. Ya, sebab waw alif ziyadah tu mereka, kanu tu adalah makna dia adalah bukannya digunakan dalam bentuk kata kerja. Kalau kita nak balik pada asal kata kerja dia, mereka menjadi. So maknanya mereka mereka telah menjadi itu memberi erti mereka adalah. Sebab tu diterjemahkan sebagai mereka adalah. Kalau letak mereka semua boleh, Doktor? Mereka memang semua. Tak payah Semua. semua mereka tu understood, ya. So Okey. mereka ni ramai. Sebab kalau bukan mereka apa ya? Kalau dia seorang, kalau 2 orang kita tulis mereka berdua. Kita terjemahkan. So lain pada mereka berdua ialah jamak kita sebut mereka je. Mereka apa? Tapi kalau nak letak semua pun tak ada masalah. Kalau kita nak kemaskan lagi, boleh letak. Mereka semua adalah. Terima kasih. Prof, pembentukan kalimah yang kana tu apa alif yang tu dihazafkan ya? Alif ya, mana alif ya? Kap alif nun tu. Alif yang ada itu alif ke apa? Hamzah wasal lah. Alif. Yang ni alif. Alif, Alif. alif tu dihazafkan. Dia hazafkan? Maknanya dibuang alif tu gantikan dengan waw. Tak. Asal kana ni ialah waw. Alif ni adalah asalnya waw. Waw huruf ilah dalam Oh, waw tu diganti dengan alif. waw bukan diganti, dia ditukarkan. Oh, ditukarkan. Tukar kepada alif. Apabila membentuk perkataan, waw huruf akar akan bertukar pada alif. Alif. Kaedah. Memang semua kaedah dia macam tu. Kalau dengan syarat waw ni ialah huruf akar yang kedua, ya. Dia kedua. Ni huruf akar pertama, akar kedua dan akar ketiga. So kalau huruf akar yang kedua yang tengah-tengah tu apabila membentuk perkataan iaitu kata dasar, dia akan tukar kepada alif. Ka tidak bertukar lah. Non tidak bertukar sebab yang ni saja huruf lemah. Dipanggilkan huruf lemah, huruf ilah. Sebab tu dia bertukar tu. Okey, Prof. Terima kasih. Okey, dan sekarang ni kita buat muhtadin, ya. Okey. Muhtadin kita ambil, kita nak buat apa dulu? Komponen dulu. Ya, komponen dia dulu. Ambilkan muhtadin ni. Masukkan ke bawah tadi. Dan kita letakkan arrow terbalik tu untuk menunjukkan muhtadin ni komponen dia apa, ya. So kita pecahkan dia. Copy. Komponen dia ialah ni asal, ya. Kita nak melihat asal. Sekarang ni kalau tengok dulu yang ni, dia komponen dia macam ni. Tapi ini bukannya asal dia. Asal dia ialah kita buat satu lagi. Ya, asal dia adalah yang marfu, original dia. Kita ambil yang ni.
Di sini adalah muhtadun. Tu dia ya. Kerana dia ni apa? Adalah isim fa'il, isim maf'ul wazan ke-8 ya. Muhtadun ni adalah isim fa'il wazan ke-8. Itu asal dia lah muhtadun. Yang jadi masa dia marfu' dia tidak boleh tambah ya nun. Ya. Dia tak boleh tambah ya nun, dia kena tambah waw nun. Sebab dia marfu'. Waw nun baris atas. Itu asal dia. So apa yang kita lihat muhtadi dengan ya nun sebenar ini kalau ikutkan dia tak wujudnya. Dia apa? Mengelirukan ya. Jadi saya buangkan ya. Dia sebenarnya asal dia tu saja. Asal muhtadi ni ialah muhtadun dengan waw nun. Kemudian dia menjadi muhtaduna, kemudian dimansubkan, barulah dia bertukar kepada muhtadina tu. Jadi pertukaran marfu' tu di dalam pembentukan kalimah nanti. Ya. So muhtadun ni tuan-tuan tengok dekat template ni ya, nak mengenal dia, tengok acuan dia sini ya. Mufta'alun tu ya. Mufta'alun. Ya, ini acuan dia. Mufta'alun ni dia adalah isim maf'ul wazan ke-8 ya. So dia mengambil acuan mufta'alun. Nanti kita buat pembentukan kalimah, nanti kita akan lihat macam mana pertukaran tu berlaku ya, sebab dia melibatkan huruf ilah ya di dalam kata dasar huruf akar dia. Okey ya. Okey, so kita buat terus pembentukan kalimah. Ya, sini pembentukan kalimah, kita ambil sini pembentukan kalimah, kopikan dia ke sini. Lepas tu pembentukan kalimah muhtadina. Ya. Okey, sebelum tu ingin saya beritahu muhtadina ni ialah apa? Khobar ya. Khobar kepada kana. Jadi kanu ni dia ada isim dia wa li ziyadah, kemudian dia ada khabar dia. Khabar dia inilah. Muhtadina ni adalah khabar dia ya. Kalau saya nak bantu dia kat sini, okey saya bracketkan dia. Iaitu khabar kana. Kha ba ra lepas kana. Kaf baris atas, alif nun baris atas. Okey, kita labelkan kat dia tu ya. Jadi muhtadina, bila khabar dia ada dia ada i'rabnya ya. I'rab dia iaitu mansub. Khabar kana semua mansub. Mim, nun, sad, waw, ba. Ya. Itu dia. Kita labelkan dia, masuk ke dalam bracket tu. Muhtadi ni adalah khabar kana. Kanu tadi kita dah buat penerangan tadi. Ini kanu ialah kana dan isim kana waw alif ziyadah. Dan muhtadi ni ialah khabar dia. Okey, so kita nak habiskan perbincangan kita hari ini sebab minggu depan kita akan memulakan ayat yang baru. Jadi kita habiskan muhtadina ni. Lihat muhtadina, kalau tuan-tuan pergi dekat ni digital kan, tekan di sini ya, akan dapati 3 huruf akar dia apa? Ha, dal, ya. Ha, dal, ya ya. Bila ada ta selepas huruf yang pertama ni, itu menunjukkan dia mengambil wazan yang ke-8. Cuba kita tengok di bawah ni, ada tak dia beritahu kita wazan ke-8? Ada. Ni dia. Tu ya, bentuk 8 tu maknanya kalimah ni adalah wazan ke-8. Dan dia mengambil bentuk yang mana? Dia mengambil bentuk yang passive participle ni. So passive participle ni adalah isim maf'ul. Ya.
isim maf'ul. Kalau kita labelkan warna merah, yang ni. Inilah apa? Dia punya apa? Asal dia muhtadayun, ya, tetapi dia dilabelkan sebagai muhtadan, lepas tu dia gugurkan ya tu dia akan menjadi muhtadun. Itu proses, ya, pembentukan kalimah yang kita akan tunjukkan dalam leksi logos nanti. Leksi logos, okey, balik ke leksi logos. Jadi kita ambil ha dal ya, ha dal dan ya berasingan, ya, dia tidak bergabung sebab dia huruf akar. Jadi bila nak membina kalimah, ya ni adalah huruf illah, ya, huruf illah. Jadi bila huruf illah dia akan bertukar kepada alif maksurah, ya. Tadi kalau waw di tengah dia bertukar pada alif mad, ya. Alif mad bukannya alif maksurah. Alif maksurah hanya berada di hujung kalimah. Jadi kita tukarkan dia kepada alif maksurah, iaitu yang alif kecil tu berkaki bertapak ya, tu dipanggilkan alif maksurah. Dan kita gabungkan dia, ha tu kita balik ataskan dia, dan tu barikan ataskan juga. Jadilah kata dasar dia hada. Hada ni maknanya memberi petunjuk. Ni apa? Kata dasar. So untuk membina muhtadina tu dia kena mengambil acuan isim maf'ul wazan ke-8, iaitu yang tadi, yang ini, ya, mufta'alun, ya, mufta'alun. Jadi kita type kat situ mufta'alun, kita masukkan acuan dia dulu. Mim baris depan, fa yang sukun. Lepas tu ada penambahan ta tu lah menunjukkan wazan, bentuk tu adalah wazan yang ke-8. Mufta'alun, ya. Tu dia punya acuan. Dia adalah isim maf'ul wazan ke-8 dengan ada yanun, ini dia adalah jamak lah, ya. Mufta'alun. So kita masukkan hada ni ke dalam mufta'alun tu, ya, kita lihat, ya. So apa yang berlaku, ya. So dia akan menjadi fa ni tukar pada ha, dal, ain tukar pada dal, dan lam ni tukar pada alif maksurah, ya, dengan cara yang biasa kita dah buat macam mana nak menggunakan acuan tu. So dia akan menjadi kalimah, kopikan dia di sini, ya. Fa ni tukar pada ha. So di sini akan menjadi ha yang sukun. Ta tu adalah tambahan, tak boleh bertukar, ya, sebab dia dalam acuan tu ada ta, jadi tak, yang ditukar ialah ain tukar pada dal. Ain ni itu tukar pada dal, dan dia mengambil baris atas sebab ain tu baris atas, dan lam yang dhammatain ni tukar kepada alif maksurah, ya. Yang ni tukarkan kepada alif maksurah, dan dia ada lam tu dhammatain, kita dhammatainkan dia, ya. Tu asal dia lah. Patutnya dhammatain tu belah atas, tapi keyboard ni dia tak boleh letak belah atas, tak mengapa. So apa berlaku? Ini alif maksurah ni adalah alif mad, dia tidak boleh mengambil dhammatain. So dhammatain tu kena pindahkan kepada dal, ya. Tu pindahkan kepada dal. Yang ni tadi saya tunjukkan, pindahkan dia kepada huruf sebelumnya, iaitu huruf dal. So dhammatain tu akan dibuangkan daripada alif dan dikena pindahkan ke huruf belakangnya, iaitu kepada huruf dal. Jadi huruf dal itulah yang mengambil baris dhammatain tadi, ya. So apa yang berlaku? So bila huruf dal tu mengambil dhammatain, jadi tidak boleh diikuti dengan alif maksurah dah, sebab alif maksurah tu ialah alif mad. So dia kena gugurkan, ya, gugurkan, menjadilah dia muhtadun.
Itulah macam mana pembentukan muhtadun itu berlaku. Ya, di sini. Muhtadun tu. Kemudian bila nak jamakkan, masukkan waw nun. Ya, komponen waw nun ni. Jadi kita ambil yang ni. Ya, untuk menjamakkannya, kita masukkan waw nun. Jadilah kalimah muhtaduna. Okay. So, buangkan tanda campur dia. Jadilah muhtadun. Bila muhtadun dengan ada wala, dia tidak boleh mengambil dhammatain, ya. So buangkan dhammatain tu, sorry, ganti dengan dhammah saja. Ya. Sebelum huruf wamat tak boleh, huruf yang bertanwin tak boleh. So tanwin tu kena gugurkan, tinggal dhammah saja. Jadilah muhtaduna. Ya. Muhtaduna. Jadi bagaimana boleh berubah kepada muhtadina? Sebab dia masuk dalam ayat kanu muhtadina. Jadi dia kena bertukar daripada marfu' kepada mansub. Jadi nak mengemaskan pembentukan kalimah tu, kita kena masukkan sekali kanu ni. Kanu muhtadina. Barulah dia menjadi muhtadina. Kalau tak ada kanu tu, dia tak boleh muhtadina. Dia muhtaduna, dia marfu'. Ya? Marfu'. Jadi bila ada kalimah kanu sebelumnya, dia sudah menjadi khobar kepada kana dan dia bertukar daripada marfu' kepada kepada mansub. Ya? So bila mansub, dia dal tidak boleh mengambil baris depan. Dal kena tukar baris bawah. Kemudian bila dia tukar baris bawah, dia akan disambung dengan imbuhan jamak ya nun dan bukannya waw nun. So inilah bentuk isim maf'ul wazan ke-8 yang jamak dan mansub. Jadilah dia kanu muhtadina. Ya, itulah berlakunya kanu muhtadina. Dan wama ni adalah untuk menafikannya saja. Jadi kita masukkan keseluruhan tu supaya lengkap perbincangan tu untuk memberi makna keseluruhannya, iaitu dan tidaklah mereka semua itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Isim maf'ul tu maknanya orang yang mendapat petunjuk. Dia adalah pasif. Ya. Dia diberi petunjuk, maknanya dia mendapat petunjuk. Jadi kita terus berikan makna, ya, untuk menyelesaikan perbincangan kita ke semua sekali lah. Jadikan terjemahan kepada keseluruhan ayat tu. Kalau kita nak beri makna kepada muhtadun, di sini boleh, ya. Kita bracketkan supaya kita masukkan konteks apa makna muhtadun, ialah orang-orang yang kita gunakan mereka lah, sebab Arab ni tak dengar, ya. Kita gunakan mereka. Mereka, tapi masih lagi nak gunakan apa, ya, nak gunakan nga. Jadi tak apalah, kita pergi ke Jawi, kita type di sini orang-orang yang. Ambil nombor 2, orang-orang yang mendapat petunjuk. Sama ada mendapat ataupun diberi petunjuk, sama, ya. Fa, ta, waw, nun, jim, waw, hok, petunjuk. Kopikan dia, masukkan dalam situ, nak beri makna kepada muhtadun, supaya kita faham konteks kenapa kita membagi makna dia, ya. Jadi kita boleh masukkanlah di sini orang-orang yang mendapat petunjuk tu, orang-orang ini kita tukarkan kepada mereka.
mereka yang mendapat petunjuk tetapi ada wama. So kita masukkan terjemahan kepada wama tu yang bererti dan tidaklah. Ta, mana ya, dan qaf, tidaklah. Dan tidaklah dia menafikan, dan tidaklah mereka orang-orang yang masukkan balik macam tak kemas ya. Tidaklah mereka, boleh kita gunakan yang lebih baik daripada mereka di sini. Tidaklah mereka orang yang mendapat petunjuk ya. Daripada muhtadun tadi, tapi dia mengambil dalam bentuk mansub kerana dia berperanan sebagai khabar kana yang mansub ya. Sini kalau kita nak masukkan yang, kita boleh pinjam kat sini, copy kat situ ya. Jadi muhtadin tu sebenarnya khabar kana yang mansub, yang memberi makna keseluruhan dia ialah wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah orang mereka itu, masukkan mereka itu di sini ya. Orang-orang yang Tidaklah mereka itu alif yata, orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay. Selesai itu kita tukar kepada large print ni supaya kita boleh nampak semua sekali dan kita boleh simpan dia ya. Kalau nak besarkan sikit, pakai control button tu boleh besarkan sikit. Okay, kecilkan sikit sebab adalah ni dia elok dia dalam satu line tu, ya, kita guna besar tu cukup lah. Okay. Itu secara keseluruhan untuk ayat di hujung ayat 16, wa ma kanu muhtadi ya. Cuma nak ingat sini, kanu ni ingatkan semula dia adalah fi'lun madhi naqis ya. Dia berperanan, sebab itulah dalam penerangan ni kita tidak menyebut waw nun tu sebagai fa'il ya. Kita menyebut dia sebagai apa tadi? Isim kana ya, bukannya fa'il. Itulah disebabkan dia tu berperanan sebagai apa? Fa'il madhi yang naqis. Kita tidak nyatakan dia sebagai fa'il, tapi kita menyatakan dia sebagai isim kana, dan muhtadi ni ialah khabar kana yang mansub. So isim kana mesti marfu ya, yang itu kita telah lihat di dalam, kita simpan tadi ya, dalam screenshot tu ya. Kalau kita nak tengok balik screenshot yang kita simpan tadi, mana 29 yang ni lah. Doktor, Ya. kanu tu wama kanu muhtadin, wama kanu, dan tidak adalah mereka. Kena tambah adalah tak? Kanu tu kan adalah. No tu Dia bukan kan? okey ya. Asalnya maknanya adalah. Kalau nak masukkan adalah pun boleh, kalau tak masuk pun tak mengapa. Okey, terima Sebab kasih. dia memberi makna yang sama ya. Okey. Kalau nak masuk adalah, sebab dia memang makna dia adalah tadi kan ya. Ya. Jadi tidaklah adalah. Jadi ke ayat tu tak perlu lagi lah Oh. ya. Dan tidak adalah, mungkin daripada dan tidak adalah tu jadilah dan tidaklah, Dan tidaklah. memberi maksud yang sama dah. Satu soalan doktor. Ya. Kalau kanu, kana campur dengan waw al-ziyadah adalah isim kana kan? Betul. Kalau dalam keadaan default kana, boleh tak kita katakan huwa tu sebagai isim kepada kana? Kalau dia kata kana saja, tak ada huwa lizadah, maknanya isim dia adalah huwa. Okey. So Yang kira mustatir lah. Domir mustatir dia dalam kana. mustatir. Dia tidak ditunjukkan dia yang mustatir lah. Okey, baik, terima kasih. Kepada dia lah, dia seorang lelaki. Baik, terima kasih. Okey ya. So dalam konteks ni waw dia nak menunjukkan isim kana tu yang jamak ya, dan lelaki muzakkar lah. Sebab tu mana dia mereka ni menunjuk kepada, tetapi dalam ayat Quran tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan mereka yang muzakkar tu adalah campuran ya, lelaki dan perempuan. So lelaki dan perempuan yang campuran pun digunakan gender yang
muzakkar. Ya, doktor. Muhtadin tu, muhtadina tu adalah khabar kana kan? Tanda Betul. mansub dia Khabar yang kana. Ha. tanda mansub dia kat situ ya nun ke doktor? Itu cara nak menulis mansub sebab dal ni untuk mansub dia gunakan imbuhan ya nun ya. Ya nun. Kalau marfu waw nun, Wow, nun. kalau mansub dan majrur ya. Kalau majrur pun ejaan dia sama juga. Hmm. Jadi dalam apa? Dalam jamak salim untuk kalimah ismun dia ada dua je imbuhan, sama ada waw nun ataupun ya nun. Jadi waw nun ni untuk marfu, kalau mansub digunakan ya nun. Ya, so bila diguna ya nun dia tak boleh dal baris depan, dia kena ya dal baris bawah. Bawah. Begitu juga kalau kalimah tu majrur ya, dia pun gunakan ya nun juga. Jadi bila ya nun dia pun dal akan mengambil baris bawah. Jadi juga muhtadina. Jadi maknanya kalimah Quran muhtadina ada dua kes, satu mansub, satu majrur. Majrur. Ya, dalam konteks ini dia adalah mansub daripada isim kepada dia khabar pada kana. Katalah ada kalimah lil muhtadin. Itu majrur. Sebab ada lam harfun jar tu ya. Ataupun ala muhtadina itu majrur. Ejaan dia sama saja. Oh. Okey, terima kasih doktor. Betul. Yang tadi yang jadi mansub tu daripada kanu ke daripada wama tu? Kanu. Oh, daripada kanu. Kana ni yang menyebabkan, bukan kanu ya, kana ni yang menyebabkan dia jadi mansub. Sebab bila ada kana, dia sudah berperanan sebagai khabar kana. Bila khabar kana, dia mesti mengambil i'rab yang mansub. Doktor, untuk kalau mubtada kat mana? Mubtada dia. Mubtada. Ya. Sini Waw alif di atas ke? Yang dia punya model sini domir. kita tak apa ya, kita tak bahas ke dalam mubtada lah. Sebab dia buat ini lebih pada ayat kana. Kalau mubtada tu dia ayat yang berbeza sikit ya. Ayat yang di mana dia ada ada mubtada dan ada khabar yang marfu. So ini tak sesuai untuk apa ya, nak masukkan elemen mubtada. Dia sudah mengambil pembentukan ayat kana, bukannya ayat yang mubtada. Okey, terima kasih doktor. Doktor, kalau kita nak masukkan dalam vocab QHS tu, kita kena masukkan kanu muhtadi sekali ke ataupun boleh muhtadi je? Untuk vocab tu masuk mutadin saja. Masuk dalam wazan ke-8 ya? Wazan ke-8. Betul. Wazan ke-8 isim. Lepas tu dalam nota tu barulah terangkan dia. Dalam penerangan tu nanti masukkan dia adalah isim kana di dalam ayat wa ma kanu muhtadin ni. Sebab itulah dia mengambil i'rab yang mansub. Okey. Terima kasih. Okey. Kalau masuk dalam vocabulary tu masuk dalam helaian apa? Ha ya, sebab dia 3 huruf. Ha daya ya. Ha yang ni ya. Masuk cari ha tu masuk dalam helaian tu lah. Okey. Okey, so bila dah siap ni kita boleh simpan dia kalau kita nak guna lain kali ya. Dan kalau nak simpan dalam download pun kita boleh simpan kat bawah tu, tekan saja yang ni lah, save ni. Masukkan dalam download. Download ni untuk sementara je lah ya. Bukannya kita boleh labelkan dia untuk latihan hari ini ialah 29 hari bulan Disember. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan.
pagi Isnin, dan kita akan memulakan ayat baru di muka surat yang baru, iaitu ayat yang ke-17 ya. 17 bermula dengan masaluhum kamasalil lazi istawqada nara ni sampailah la yubsiru nanti ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal. Terima kasih. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih, Doktor.